Selamat datang ke bahagian 2 soalan SPP Kertas 1 Matematik tahun 2023. Dalam video ni kita akan tengok soalan 12 sampai soalan 21. Okay. Alright, so untuk nombor 12, kita ada dua segitiga bersudut tegak EFG dan HGF. Hitung X tolak Y. Alright, so EF kita ada 26, GF kita ada 24. Kita boleh cari EG guna teorem Pythagoras. EG sama dengan 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 punca kuasa 2. So EG tekan kalkulator, you akan dapat 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 punca kuasa 2 sama dengan 10. Okay, 10. So semua ni 10. So kita ada juga dia bagi Y tolak 4. Jadi Y tolak 4 ni sama dengan 10. Kita boleh cari Y sama dengan 14. Okay, settle, kita dah dapat Y. Alright, kemudian kita ada GF 24, FH 7. So kita boleh cari X jugalah guna teorem Pythagoras. So X sama dengan 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 punca kuasa 2. So X sama dengan 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 punca kuasa 2, 25. Kemudian kita boleh carilah X tolak Y, kita akan dapat 25 tolak 14, 11 cm. D. Nombor 13, antara berikut yang manakah mewakili kawasan berlorek. Right, kita tengok satu-satu lah. So kalau kita ada pilihan jawapan A, dan kita ada P union Q prime. So P ni akan union dengan Q tapi selain daripada Q. So kat sini, selain daripada Q, sekejap sangat mengacau line ni. Alright. So, dah macam tu. Okay, selain daripada Q, so yang ni lah termasuk R. Tapi dia nak intersect dengan R. So ini, bersilang dengan R. Jadi yang bersilang dengan R kat sini je lah. Okay, so sepatutnya kat sini sajalah. Okay. Yang pilihan kita untuk A. Yang, sekejap, padam. Untuk A sepatutnya dekat sini saja. Okay, yang kuning tu. Alright, so kemudian, so A bukan jawapan dia lah. Kemudian untuk B, kalau kita ada P prime intersect Q, so kalau P prime intersect Q ataupun P prime bersilang dengan Q, so bersilang dengan Q kat sini, so selain daripada P dekat sini lah. Alright, kemudian dia union dengan R sini semua ni. Okay, so tu sepatutnya akan jadi B, jadi G. So jadi B salah lah. Alright, C kalau dia ada P intersect Q prime, so P bersilang dengan selain daripada P, selain daripada Q kat sini, union dengan R kat sini. So ini sebenarnya jawapan dia lah. Okay, so C betul. Tapi kalau D, boleh tengok lah, kita tengok D. Kalau kita nak pilih D, dia kata P intersect Q, P prime intersect Q prime. So P bukan P intersect dengan Q, bukan Q, so sinilah union R. Ini saja. Okay. So yang betulnya adalah C. Bulat sikit C. Okay. Nombor 14, Raja 10 ialah gambar Raja Van. Kita ada bilangan murid mengikut sukan kegemaran. Kita ada set semester, kemudian kita ada H, murid yang suka main hoki. R, murid yang suka main rugby. K, yang suka main cricket. Okay, dia kata NH ataupun bilangan murid yang suka main hoki ialah 32, yang suka main rugby 65, yang suka main cricket 22 orang. Kemudian dia bagi yang ni lah, 37 dan juga 5 kat persilangan dan juga yang suka rugby sahaja. Okay, so kita adalah bilangan semua NR ialah dia bagi berapa? 65. Okay, so 65 ni dia sama juga, termasuklah dengan 37 tambah 5 sini, tambah yang dekat sini. Ni hijau ni. Okay, so tambah ni kita jadikan dia X lah, tambah X. So kita boleh cari X, X sama dengan 65 tolak 37 tolak 5. So X sama dengan 65 tolak 5 akan dapat 60. So 60 tolak 37 kita akan dapat 23. Alright, so X dekat sini ialah 23. Alright, settle kat situ.
Kemudian kita guna maklumat yang lain pula. Soalan apa? Oh, yang tak suka main rugby. Okey, murid yang tak suka main rugby yang selain daripada R lah. Alright, so kita kena cari bilangan murid yang suka main hoki dan bilangan murid yang suka main cricket. Alright, so kita dah ada macam ni. So persilangan antara rugby dengan hoki, kita boleh dapat jumlah NH. So NH ni katakanlah kita cari dia, jadikan dia Y lah, yang suka hoki sahaja. Y tambah 23, kita akan dapat NH dekat sini dia kata 32. Jadi kita boleh cari Y sama dengan 32 tolak 23. Okay, so yang suka hoki sahaja ialah 9 orang murid. Okay, 9 orang. Alright, sama juga dengan cricket. Yang suka cricket sahaja, kita jadikan dia Z lah. So Z yang suka cricket sahaja tambah dengan yang suka cricket dengan rugby ialah 5 orang. Jumlahnya akan dapat NK semua ialah 22. So kita boleh cari yang suka cricket sahaja ialah 22 tolak 5, iaitu 17 orang. Okay, so yang suka cricket saja 17 orang. Jadinya yang tidak suka main rugby ialah 9 tambah 17. Akan dapat 26 orang. D. 12. Graf berikut yang manakah mewakili fx? Inilah persamaan kuadratik. So ini kita ada x kuasa 2. Okay. So kita susun dulu bagi jadi dalam bentuk ni. Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So kalau susunnya ni kita akan dapat fx sama dengan x kuasa 2 tambah x tolak 12. Kemudian kita tengok dulu yang x kuasa 2 ni adakah dia positif ataupun negatif. Kalau x kuasa 2 ni adalah positif ataupun lebih daripada kosong, dia akan positif, jadi dia akan happy lah, senyum. Kalau dia x kuasa 2 negatif ataupun kurang daripada kosong, dia akan jadi masam. Alright, U terbalik. So untuk kes ni kita ada x kuasa 2 yang positif. So dia akan jadi bentuk U ataupun senyum. So A dengan C dah salah. Okay, A dengan C dah salah. Kita ada pilihan B dengan D. Kemudian kita tengok dia punya pintasan Y. So pintasan Y dekat sini lah. So C dia ialah negatif 12. So tengok dia pintas kat mana. Sini negatif 12, sini pun negatif 12. Okay, dua-dua betul. Okay. Kemudian yang ketiga kita tengok dia punya punca ataupun nilai X. So kita ada fx sama dengan X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tambah X tolak 12. Kita cari nilai X. Okay. Tekan kalkulator. Mod 3 kali, tekan nombor 1, kemudian nak panah, pilih degree 2. A1 masukkan 1, B masukkan 2. B masukkan 1. Kemudian sama dengan C masukkan negatif 12. So kita akan dapatlah X sama dengan 3. X sama dengan negatif 4. So itulah nilai X. 3 dan juga negatif 4. So inilah 3, negatif 4. D. Okay, Raja 11 menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Pilih maklumat yang betul. So NV ataupun bilangan bucu. Kita ada berapa yang bucu? 1, 2, 3, 4, 5 bucu. So ini dah salah. So ada pilihan jawapan kita C dan D. Kemudian NE ataupun bilangan tepi. E ni H. V ni bucu. V untuk vertis. Okay. H tepi ada berapa? So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tepi. Itu D, itu darjah. So 12 kita dah settle yang tu lah, 12. Okay. So tu dah dapat jawapan C. Tapi sekarang kita cari dulu tepi. Tepi ni yang tepi ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tepi. So itulah jawapan dia C. Alright. Untuk nombor 17, Nur mempunyai 18,000 dalam akaun simpanan. Dia mengeluarkan 1,600 setiap bulan selama N bulan. Tentukan ketaksamaan yang mewakili nilai N jika baki dalam akaun Nur perlu mempunyai sekurang-kurangnya 2,000. So kita ada 18,000. Okay. Okay. Katakan dia confirm kena tinggal at least sekurang-kurangnya 2,000. Paling sikit dia kena ada dalam akaun dia ialah RM2,000. So kita tolak tepi siap-siap 2,000. So kita ada 16,000 lah. So sekarang ni 2,000 ni dah confirm simpan dalam bank. So selebihnya 16,000 ni lah yang kita boleh keluarkan setiap bulan. Okay, so 16,000
bahagi dengan sebulan kita nak keluarkan 1600. So kita boleh carilah nilai N. So N sama dengan 10 bulan. Jadi untuk elakkan daripada 2000 ni habis, paling banyak kita boleh keluarkan adalah 10 bulan. Jadi paling banyak kita boleh keluarkan ialah N kurang sama dengan 10. Okay, B. Raja 12 menunjukkan satu rantau berlorek, okay, yang ditarifkan oleh suatu sistem ketaksamaan linear. Yang berikut yang manakah ketaksamaan yang mewakili rantau berlorek selain daripada X kosong. X lebih besar sama dengan kosong, Y lebih besar sama dengan kosong. Okay, so kita ada dua yang kita nak tengok kat sini lah. Satu yang putus-putus, satu yang solid line ataupun garis G2. Alright, so yang kita tengok yang G2 dulu, okay, sebab okay, so yang G2 ni kita boleh ada Y sama dengan, okay, kalau kita guna MX tambah C lah ha. So Y, M kita boleh ambil sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. So M sama dengan negatif 12 per 6. Okay, so M sama dengan negatif 2. Alright, kita dapat tu Y sama dengan negatif 2X tambah C dekat sini ialah 12. So kita tengok pula kalau dia dilorek bahagian bawah, jadi mestilah dia simbol ke bawah, iaitu lebih kurang daripada. Dan sebabkan dia solid line ataupun garis G2 yang bukan putus-putus, dia mesti ada sama dengan. So Y kurang sama dengan negatif 2X tambah 12. So itu adalah ketaksamaan linear yang pertama. Kita tengok yang mana yang sama. So kalau kita tengok, alright, kita ambil yang G2 dulu lah. Okay. Kalau kita ada yang ni, kita ada dua, okay, ambil yang E dulu ha. Kalau kita ada 2Y kurang sama dengan, kurang daripada X tambah 12, Y kurang daripada 1 per 2X tambah 6. Okay, yang ni bukan, tak berkaitan. Yang B, yang keduanya, Y kurang sama dengan 2X tambah 12. Yang ni terbalik. Okay, yang kita ada dekat atas ni ialah negatif 2X. So, yang ni salah. Alright, so untuk A dah confirm salah lah. Okay, untuk B, okay, kita ambil 2Y kurang sama dengan X tambah 12. Y kurang sama dengan negatif 1. Positif 1 per 2 X tambah 6. Okay, yang keduanya Y, ini Y kurang daripada, ini dah salah sebab simbol dia kurang. Okay, so sepatutnya kalau dia ada dia sepatutnya kena simbol sama dengan sebab dia garis G2. So ini pun salah. Okay, C, kita ada 12 tolak 2Y lebih besar daripada X. Negatif 2Y lebih besar daripada X tolak 12. Y, so sebabkan dibahagi dengan negatif 2, sebab ada negatif, simbol dia akan tukar jadi terbalik. So jadi kurang daripada negatif 1 per 2X tambah 6. So yang ni untuk yang persamaan pertama. Yang kedua kita ada negatif Y lebih besar sama dengan 2X tolak 12. So Y sebabkan bahagi dengan negatif 1, simbol akan tukar, terbalikkan negatif 2X tambah 12. So yang ni betul sama dengan yang ni. Okay, so dan yang D ni kalau tengok dia sama, cuma simbol dia yang lain. So confirm dia salah lah. So kita dah tahu dah C yang betul. Tetapi kita nak pastikan yang persamaan pertama tu betul ke tak. So untuk persamaan pertama yang putus-putus, kita buat yang warna lain lah sikit ya, hijau. So yang kita nak tengok ini pula yang putus-putus. So ini pun sama, kita guna Y sama dengan MX tambah C. M untuk yang garis putus-putus ni negatif pintasan Y 6 per pintasan X 12. So kita akan dapat negatif 1 per 2. Jadi garis lurus Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 6. Okay. Dan sebab dia lorek bahagian bawah macam ni, jadi kita simbol yang akan kita gunakan ialah Y kurang daripada negatif 1 per 2X tambah 6. Simbol dia akan jadi macam ni saja. Dia tak ada sama dengan sebab dia diputus-putus. So sama ke tak dengan apa yang kita dapat tadi? Y ini kurang daripada negatif 1 per 6. Okay, betul lah. So jawapan dia C. Okay, Raja 13 menunjukkan sebuah trapezium. Okay, kita trapezium. So kalau trapezium yang ni mesti selari lah. Okay, tentukan persamaan garis lurus TU. So kalau selari,
cerun mesti sama. So M VW mesti sama dengan M TU. So kita cari dululah M VW. So rumus untuk cerun ialah Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. So kita boleh cari M VW sama dengan 4 tolak 0 per 3 tolak -1. So you akan dapat M VW sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Okay, sama jugalah dengan M TU sama dengan 1. So TU dekat sini, so kita cari dulu dia punya pintasan Y. Y sama dengan MX tambah C. Dan kita ada koordinat untuk T, 17. Okay, so kita guna koordinat T. Jangan guna koordinat yang ada atas garis lurus yang lain. Yang ni tak mau. Okay, kita nak cari persamaan garis lurus TU. Sebab tu kita kena guna koordinat yang ada atas garis lurus TU. So dalam kes ni kita dah ada koordinat T, guna koordinat T untuk cari pintasan C. So Y dekat sini ialah 7 sama dengan M dekat sini ialah 1. Okay, 1 darab X, dapat X lah, tambah C. Okay, so you akan dapat, X ialah 1 juga. So 1 lah semua, 1. Okay, lagi sekali I buat takut pening. So Y dekat sini ialah 7 daripada koordinat T. Sama dengan M dekat sini ialah 1 daripada yang kita kira tadi. Kemudian X sama dengan 1 daripada koordinat T tambah C. So, you boleh dapatlah C sama dengan 7 tolak 1, 6. Okay. Jadi, persamaan garis lurus untuk TU ialah Y sama dengan M dia tadi 1. So, 1 darab X ialah X lah. Tambah 6. Tapi dia tak ada yang sama. Kalau perasan yang ni lah paling dekat. Sebab kita ubahkan Y tolak X sama dengan 6. C. 20. Manakah antara rajah 1, 2, 3, 4 yang mewakili secara grafik persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? So kalau yang ni maksud dia apa? Maksud dia kalau you ada Y sama dengan MX tambah C macam tu lah. Okay. So dua pemboleh ubah kat sini ialah Y dan C. M ni selalunya nombor lah you akan cari kan dia punya cerun. C ni adalah pintasan Y yang you akan cari juga apa pintasan Y dia. Alright, berbanding dengan kalau dalam satu pemboleh ubah yang macam sini. Okay, sini you mungkin akan dapat X sama dengan 3. Ataupun sini you mungkin dapat Y sama dengan 1 contohnya. So, ini cuma satu pemboleh ubah. Ini satu saja. Jadi, 3 dan 2 bukan. Okay, 3 bukan, 2 bukan. Inilah jawapan dia. Okay, P. Alright, kemudian nombor 21 kita nak ringkaskan. Ini lagi satu algebra. Okay. So, kalau kita ada macam ni, macam mana kita nak buat? Cuba hati-hati kalau algebra. Kita ada PT tambah TU. So, PT tambah TU per 16 T kuasa 2 tolak 1. So, kalau bahagi pecahan, tukarkan jadi darab. Yang atas turun bawah, yang bawah naik atas. Okay. So, yang atas dia P kuasa 2 tolak U kuasa 2 turun bawah. Yang bawah dia 16 T kuasa 2 tolak 16 T tambah 3 akan naik atas. Okay, so sekarang baru kita tengok apa kita nak buat. So, sama dengan, so yang ni kita boleh faktorkan. Yang sama dalam ni ialah T. So, keluarkan T, kita akan dapat P tambah U. Okay, kemudian ini darab. So, kita boleh dah satukan. Jadikan satu yang panjang macam ni. Jadi satu pecahan. So, kita akan dapat 16T kuasa 2 tolak 16T tambah 3. Yang ni kita boleh faktorkan. Tekan kalkulator. Mod 3 kali sampai jumpa equation. Tekan nombor 1. Anak panah ke kanan, ambil degree 2. Okay, masukkan A sama dengan 16. Tekan sama dengan. B sama dengan negatif 16. Tekan sama dengan. C sama dengan 3. Sama dengan. Okay, kita dapatlah nilai X sama dengan 0.75. Ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk faktor, dia akan jadi 4T tolak 3. Okay. X2 kita ada 0.25 ataupun sama dengan 1/4. Jadikan dalam bentuk yang faktorkan yang dalam bentuk T, you akan dapat 4T tolak 1. Okay. So, yang atas. Yang bawah pun sama. Kita ada 16T kuasa 2 tolak 1. Boleh faktorkan. Dia akan jadi, kalau ingat dia bentuk yang macam ni. You akan dapat 4T tolak 1. Okay. 4T tambah 1. Okay. So, settle untuk yang ni. Kemudian yang ni pula lah.
P kuasa 2 tolak U kuasa 2 pun sama. U akan jadi P tolak U, P tambah U. Okay. So yang ni you kena tahulah bentuk dia ni. E kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan E tambah B, E tolak B. Okay. Alright, so sekarang dah dapat macam tu, kita boleh tengoklah apa yang kita boleh potong. P tambah U dekat atas, dekat bawah pun ada, so boleh potong. Part T tolak 3 tak ada kat bawah. Part T tolak 1 ada kat atas, ada kat bawah. Alright, so yang tu je yang kita dapat. So kita boleh teruskan, you akan dapat T yang tinggal ialah T dalam kurungan part T tolak 3 per part T tambah 1 T tolak U. Okay, tengok ada tak? Part T kuasa 3 tolak 3, part T tambah 1. Ni lah. Okay, sebab kalau you kembangkan, you akan dapat part T kuasa 2 tolak 3T. B.